Okey, kita akan lihat kepada sebab-sebab seseorang diharuskan tayamum. Okey, sebab-sebab seseorang, individu, diharuskan tayamum dalam unit yang kedua. Di mana kita lihat yang pertama iaitu tiada air. Di mana ia merupakan sebablah seorang itu boleh bertayamum. Dia diharuskan bertayamum iaitu boleh bertayamum di mana waktu tu tidak ada air. Di mana tiada air ni bukan tiada air di rumah kamu. Maksudnya kat lain ada air, maksudnya kamu boleh pergi ambil air kat luar kan, boleh kan, tak masalah. Tapi tiada air ni memang tak ada langsung air dalam daerah kamu ataupun kawasan kamu, penempatan kamu, daerah dan sebagainya lah, tak ada air. Contohnya keadaan seperti kemarau dan lain-lain. Jika selalunya kemarau yang berterusan lah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka tangki air yang asal dia simpan air tak ada air. Jadi maka waktu itu diharuskan untuk bertayamum. Yang pertama atau ada air tetapi tidak cukup. Waktu itu ada air tapi tak cukup. Cukup hanya untuk keperluan makan dan minum, di mana kita lihat makan dan minum ini merupakan keperluan asas dalam kehidupan seseorang manusia. Kalau tak makan dan tak minum boleh menyebabkan kemudaratan ke atas seseorang tersebut. Maka walaupun ada air, diharuskan untuk bertayamum sebab air yang ada tu hanya untuk keperluan asas makan dan minum. Okey. Kita lihat kepada nombor 2, sebab seseorang diharuskan bertayamum pula adalah apabila cuaca terlampau sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Ini merujuk kepada suhu pada waktu tersebutlah yang menyebabkan suhu yang sejuk sangat, kamu pakai sweater yang tebal pun kena pakai lagi, dan bila kamu sentuh air pun boleh menyebabkan mudarat untuk kesihatan kamu seperti apa, kena sesama, demam dan sebagainya. Maka kamu diharuskan untuk bertayamum lah. Kita lihat kepada poin yang ketiga pula, sebab seseorang diharuskan bertayamum iaitu tidak dapat menggunakan air kerana terhalang atas sebab apa? Penyakit ataupun sakit. Seperti orang yang sakit apa? Sakit contohnya melecur yang ada tahap kan? Melecur kan ada tahap-tahapnya. Melecur sampai tahap doktor kata lecur awak ni tak boleh kena air. Jadi atas nasihat doktor tersebut, kamu pun diharuskan untuk bertayamum mengikut keadaan-keadaan kamu lah. Penyakit dan sakit ni bukan sakit cuek sikit dah bertayamum, tak. Dia ada keadaan-keadaan iaitu hampir sebahagian daripada anggota wuduk kamu tidak boleh terkena air, maka diharuskan untuk bertayamum. Itu poin untuk yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat iaitu musafir yang suka untuk mendapatkan air. Ini merujuk kepada seseorang yang bermusafir. Bermusafir ni adalah seseorang yang nak pergi ke sesuatu tempat dan akan kembali baliklah pada tempat tersebut dalam tempoh 3 hari kan. Jadi seseorang yang bermusafir yang suka untuk mendapatkan air sewaktu perjalanan, maka dia diharuskan untuk bertayamum. Contohnya apa? Contohnya sewaktu jam di highway. Highway kita tahu kan nak sampai kepada RNR tu jarak perjalanannya mengikut kilometer kan. Jadi nak sampai kepada RNR tersebut, waktu nak solat, waktu kita nak solat dah penghujung. Penghujung seperti mana? Kalau waktu itu waktu Zuhur tak ada masalah lah, boleh dikosarkan dan boleh dijamakkan, jamak dan kosar pada waktu asar. Tapi ni waktu asar dah penghujung dah. Dah penghujung masuk waktu maghrib. Di mana kita tahu jamak dan kosar ini tidak boleh pairing dia antara Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak tu tak. Dia tak boleh pairing asar dengan maghrib, tak boleh kan. Jadi waktu itu dah penghujung, maka diharuskanlah untuk bertayamum dalam keadaan tersebut. Sebab tak jumpa air, maka dia solat dan solat tersebut sah lah. Okey, itu antara 4 sebab seseorang diharuskan tayamum. Yang pertama, cikgu ulang, tiada air langsung. Tiada air langsung. Yang kedua, ada air, bukan yang kedua, maksudnya atau ada air tapi cukup untuk keperluan asas, iaitu untuk kehidupan. Kalau air tersebut guna untuk uduk, maka tak boleh untuk makan dan minum, maka diharuskan untuk bertayamum. Yang kedua, cuaca yang terlampau sejuk. Yang ketiga sebab apa? Sebab penyakit ataupun sakit. Yang keempat adalah musafir. Okey.